Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memberi kesempatan kepada hamba sendiri untuk meneruskan sesi membaca siri tafsir Al-Quran ni Abdul Aziz Nikmat, iaitu tafsir yang diajar oleh almarhum Tok Guru Ni Aziz di Medan Ilmu setiap kali Jumaat di Kota Baru. Hari ini 30 Januari 2021, hari Sabtu. Sebelum kita sambung kembali bacaan tafsir almarhum Tuan Guru, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala diangkat segera COVID-19 ni, dan kita mampu dan kembali hidup seperti biasa. Kemarin 29,000 bulan 1 kes yang dicatatkan yang paling tinggi setakat ni di Malaysia, dan moga-moga tak ada lagi yang tertinggi lepas pada tu. Moga-moga gitulah. Dan hamba sendirinya memohon kepada sahabat-sahabat yang menonton video ni, doakan hamba juga dan isteri. Pagi mari dikejutkan dengan sahabat hamba yang positif dan menjadi kontak rapat lah. Setakat ni Allah masih melindungi lagi lah hamba dan isteri, tak ada gapo-gapo lagi, dan moga-moga tak ada gapo. Marilah kita sama-sama berdoa semua kita ni dilindungi oleh Allah. Ini video yang ketiga. Alhamdulillah, Allah masih memberi kekuatan kepada hamba 3 hari direct untuk rekod. Lepas ni depan hari tak tahu lagu mana. Takut semangat sehari dua ni. Tapi setakat ni alhamdulillah Allah masih memberi kekuatan. Okey. Seperti yang hamba maklum, hamba hanya membaca tafsir Tok Guru saja. Hamba tidak mensyarah dan sebagainya lah. Dan kalau ada kata penerangan pun, penerangan setakat kefahaman hamba berkaitan dengan ayat-ayat yang Tok Guru sebut. Ini bukan kata syarah dalam dan sebagainya, tidak. Masih rasa tidak layak untuk mensyarah tafsir. Sekadar membaca. Okey, kita mulakan doa yang dibaca setiap kali Tok Guru nak menyampaikan kuliah tafsir dia. Kita akan mulakan dengan doa, kemudian kita akan sambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, fa inna asyrafal hadisi kitaballah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina warzuqna tilawata kitabika ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya alim, 'allimna min 'ilmika ma tarda bihi anna wa la tu'akhizna bima ta'lamuhu minna. Ya Halim, khalliqna bi khuluqin hilmi wa haqqqiqna bi hiqa'iqil ilmi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Okay, kita pergi kepada sambungan bacaan tafsir Tok Guru kemarin. Kita berhenti masih lagi dalam ayat yang pertama, surah Al-Fatihah. Mari yang berhenti bacaan dekat Tok Guru almarhum sebut siapa letak sifat
ya, ini kepada Allah, iaitu sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka diri dia sendirilah yang letak, maksudnya Allah sendiri yang letak sifat tu. Dia sendiri bubuh nama dia Allah, dan dia maksudnya Allah dan dia sendiri bubuh sifat-sifat. Dalam banyak-banyak nama dia ada 99 nama. Dia ambil dua sifat yang benar-benar menimbulkan rasa sayang kita kepada dia. Jadi hamba tak ular dah lah yang mari tu. Takut-takut jadi panjang video ni. Okey, kita sambung. Kalau isteri dua orang, salah seorang daripadanya ada sifat Ar-Rahman, pemurah hati. Suami akan kata, pinjam duit sikit, hamba tak ada duit. Isteri beri duit selalu, duit pitih lalu untuk lelaki. Untuk lelaki kata, serah macam nak makan singgah je hari ni. Itu we contoh gitu. Isteri tadi akan buat selalu singgah tu. Kalau lelaki kata, saya nak tubik dalam 2-3 hari baru balik. Isteri kata tak apa. Tak apalah abang, 3 hari ke 4 hari pun boleh, asalkan abang saya ke dia. Tu ya, contoh isteri yang ada sifat Ar-Rahman. Seorang isteri lagi tidak kena sikit, masa monyok mucung, marah-marah sama. Pukul 7 pagi tubik, pukul 1 baru dia balik. Maknanya salah seorang isteri muka manis, dia seorang lagi muka masa sama. Kita sebagai suami hendak sayang mana? Kalau kita lah bini seorang lah. Ni contoh kepada orang yang bini dua. Nak sayang mana? Macam mana comel sekalipun, jika muka masa sama, macam mana comel sekalipun tetap kalau kecek nyekik sama kecek, akhirnya kita akan ada rasa sayang kepadanya mana? Sifat Ar-Rahman tadi lah. Apa? Kerana tidak ada sifat Ar-Rahman, tidak ada sifat pemurah hati yang seorang lagi tu. Jadi manusia ni dia mesti automatik tertarik dengan benda orang yang hati pemurah. Maka Tuhan nak rakyat kepada kita, Allah nak rakyat kepada kita. Kalau kamu sayang kepada orang yang pemurah, sikit hatinya, hati dia pemurah sikit saja. Masa tengah hari atau tengah malam, boleh minta tolong ke dia. Itu pun kalau mu sayang. Aku ni, wahai manusia, aku tidak pernah tidur. Allah sebut gitu, bahawa Allah ni memang tidak pernah tidur. Kamu hendak jembar, minta tolong. Jembar ni temu mata, minta tolong. Masa bila aku boleh bakar, aku tidak tidur pun, tidak mengatuk pun. Nak minta tolong aku bila-bila pun boleh. Hendak panggil aku bila-bila pun boleh. Hendak doa kepada aku bila-bila pun boleh. Hendak berdoa kepada aku tengah malam, tengah hari, ketika mu lemah, ketika apa pun, aku ada sama. Itulah pemurah aku. Allah memberi gambaran kepada kita bahawa Allah ni sentiasa ada. Kita je ada kada masa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita kena muhasabah. Selain itu banyak lagi sifat pemurah Allah. Tu sikit baru Allah tunjuk kepada kita tadi. Di atas dunia ni orang yang semaya pun boleh makan, orang yang tidak semaya pun boleh makan, orang yang tolak syariat dia pun boleh makan juga. Siap dapat pakat lagi. Ada orang. Tapi di akhirat nanti Ar-Rahim yang kasih belah hanya untuk orang yang tolong aku di atas dunia, dan yang tolong sokong aku walaupun kena marah ataupun kena apa sekalipun. Akhirat nanti aku kena biji mata. Siapa tolong aku akan beri balasan syurga kepada dia di akhirat. Istilah tolong ni bukan tolong kata Allah tu dalam kesusahan dan sebagainya. Tolong ni yang Tok Guru bawa kepada kita ni, nak rakyatnya, orang yang tolong agama Allah, orang yang bersama dengan agama Allah, perjuangan agama Islam dan sebagainya. Bukan kata Allah tu memerlukan pertolongan. Tidak. Allah tu sentiasa kuat dan tidak berhajat pun kepada kita makhluk ni.
Yang mana tidak dengar butir kata perkataan aku dulu, aku bubuh dia dalam neraka. Minta maaf lah kerana aku ni reti kasih kepada orang, kasih kepada agama aku sahaja. Dan aku juga tidak reti kasih kepada orang yang tidak reti kepada aku. Sebab tu dia reka ni gabung ke. Ar-Rahman untuk dunia dan Ar-Rahim untuk akhirat deh. Untuk atas dunia Allah akan beri belaka. Hari hak lawan Islam pun Allah akan beri rezeki. Boleh makan, boleh minum, tak sakak dan sebagainya. Orang yang memperjuangkan agama Islam pun boleh makan, boleh minum, dua-dua. Tak boleh kalau ada yang kata hamba tak semaya pun projek masuk sama. Di atas dunia bolehlah kecek lagu tu, tapi di akhirat Allah sebut situ bahawa dia kenal siapa yang menolong agama dia. Di akhirat tu tak boleh nak undur mari dah. Di atas dunia ni hatta khinzir lah di dalam hutan tu pun boleh makan minum hingga gemuk metang. Gemuk metang ni bukan setakat gemuk saja, gemuk gebuk dia. Gemuk molek cukup makan. Beranak sekali 10 ekor ataupun 15 ekor keluar. Tu sifat khinzir. Dia tak beranak seekor dua ni. Kalau lembu seekor dua je. Dia boleh jual ni. Warak boleh jual kambing pun paling terik 3 ekor. Tapi kalau khinzir jangan. Dia puluh-puluh ekor. 10, 15 ekor. Itu sifat Ar-Rahman. Bewak dalam rak ni orang Kelantan sebutlah. Kalau bahasa standard kat belukar, semok samung. Dia cacing di bawah batu pun boleh makan belaka. Okey, untuk perkataan rak tu penerbit dia mari kat nota kaki. Rak bermaksud belukar ataupun semok. Ia berasal daripada bahasa Arab iaitu wabah. Wabah. Perkataan Kelantan ni dia banyak campur aduk dengan bahasa Arab dengan bahasa Inggeris. Wabah. Rak. Okey. Tapi akhirat nanti siapa lawan aku, yakni Allah, tahulah aku akan bakal dengan api. Yang taat kepada aku beri kepada dia syurga. Syurga ni kekal abadi. Bukan kata duduk semata-semata, kekal. Dunia ni sementara je. Syurga tu kekal abadi. Sebagaimana neraka tu abadi, syurga juga abadi. Sebab apa? Sebab sifat aku atas dunia ni sangat baik. Aku tidak pilih bulu. Itulah Ar-Rahman. Maksud Ar-Rahman Allah Subhanahu Wa Taala ni Islam, kalau tidak Islam, kafir, Buddha, Hindu, bangsa apa pun, Allah bagi belaka. Allah bagi belaka. Rahman tu maksud dia atas dunia. Almarhum jelaskan kepada kita ialah Rahman Allah ni tiada hak kepada siapa-siapa, tidak boleh bulu. Maksudnya yang amat pemurah, dan Ar-Rahim yang amat kasih belah. Ar-Rahman untuk dunia, manakala Ar-Rahim untuk akhirat. Cuma bila akhirat Allah akan serlahkan sifat Ar-Rahim dia tu hanyalah untuk orang yang akidah yang terjagalah, Islam, yang menolong agama dia, yang berkorban kepada agama Islam dan sebagainya. Hasilnya orang yang tolong dia Tuhan, yakni Tuhan lah, maka Tuhan akan tolong dia di akhirat. Dia akan pilih orang yang tolong dia Tuhan di atas dunia. Maksudnya siapa-siapa yang berjual atas dunia lagi, berjual, rela habis pitih, rela habis kudrat dan sebagainya, maka ganjaran sebenarnya di akhirat. Takut-takut ada orang kata aku buat jual atas dunia, kaya dak setara tu je. Tak ada orang yang sebut gitu. Maka kita boleh tengok penentu dia di akhirat tu. Kita ni tidak akan frah lah ataupun putus angin, terkilan atau putus asa daripada menyokong kerja Allah. Macam mana susah, penat, jerih atau dibenci orang sekalipun, oleh kerana akhirat kelak kita mempunyai harapan yang tinggi untuk Tuhan layan kita dengan baik. Maka di atas dunia ni naiklah semangat kita. Bahkan kita naik kasihan belah pula kepada orang yang melawan kerja-kerja Tuhan. Maksudnya kita jual atas dunia ni, kita kena mikir Ar-Rahim tu.
Ar-Rahim yang kita akan dapat di akhirat. Inilah menjadi pengubat kepada kita sebagai orang yang memperjuangkan agama Allah. Bila kita mari mikir kena caci, kena halal, kena sekat dan sebagainya, kita pun terlintas mari perkataan Ar-Rahim. Ar-Rahim bahawa di akhirat nanti Allah akan sediakan ganjaran yang setimpal dengan apa yang kita jual atas dunia ni. Dan di ujung tu almarhum sebut kata, kalau kita mikir macam tu, mari share kepada orang hak lawan agama Allah ni. Allah sianya ni. Kita tak cakap royak lah, suruh berjuang. Jangan sekat agama Allah. Suruh angkat agama Allah ni setinggi-tingginya kalau ada kuasa. Tapi duk halal dan sebagainya, kita pun mari share dia. Sebab dunia ni sementara sahaja. Lama mana sahaja kita nak duduk atas dunia. Akhirat ni lah yang kekal abadi. Okey. Kasihannya orang ni, pitih dia nampak banyak dalam poket. Nampak pandai menulis, baca. Tetapi kenapa lawan Tuhan? Akhirat ni lagu mana? Dia mikir mari ke tidak benda-benda lagu tu. Kita kasihan kepada orang yang lawan, menyebabkan semangat kita bertambah-tambah lagi walaupun ditetai, dilawan ketika kita bekerja untuk Islam. Kerana kita yakin 100% bahawa Allah ni tidak berbohong apabila dia janji di akhirat. Allah ni tidak berbohong. Kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, kami akan masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya, yakni syurga selama-lamanya. Sebagai janji Allah yang benar. Dan siapa yang lebih benar perkataan daripada Allah? Surah An-Nisa ayat 122. Di ujung tu Allah tanya, siapa lebih benar perkataan selain pada Allah? Tak ada, Allah sahaja. Dan bila Allah kata gitu, memang gitulah yang Allah akan bagi kepada orang yang buat apa yang dia suruh. Okey, orang mukmin akan diberi syurga di akhirat nanti. Maka kita meletak harapan yang terlalu tinggi pada Allah agar memberi syurga kepada kita. Oleh sebab tu, kita ni tidak boleh frah dan kita tidak ada ruang untuk putus asa daripada bekerja untuk Allah Ta'ala. Sifat putus asa ni sifat yang dilarang dalam agama. Kita tak boleh berputus asa ataupun putus harapan dengan agama. Tak boleh. Pada hadirin semua, ini semua hasil daripada apa yang Tuhan sebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim dalam surah Al-Fatihah ayat pertama tu dah. Okey, kita pergi lagi Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari segi bahasa. Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari segi bahasa. Ar-Rahman diambil dari perkataan Rahamin. Dan Ar-Rahim juga begitu, diambil daripada perkataan Rahamin. Kedua-dua perkataan ini pecahan daripada perkataan asalnya rahmat. Perkataan rahmat ini adalah perkataan Arab yang telah dimelayukan. Ya Allah, ya Tuhanku, kumpulkanlah rahmat daripadamu. Rahmat inilah kalau kita bubuh makna Melayu orang panggil kasihan belah. Apabila kita kata Rabbighfirli, wahai Tuhan, ampun dosa aku ni, warhamni, tolong beri rahmat kepada aku. Kenapa rahmat? Apa rahmatnya? Jawabnya kerana kasihan. Apa yang Tuhan kasihan kepada kita, kita tidak buat senara, apa tu kita tak buat lih kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, senara yang kau kena kasihan kepada aku begini. Berilah anak soleh, berilah tubuh sihat, berilah jiran-jiran yang tidak khianat kepada aku, berilah harta, rezeki-rezeki yang halal. Kita tu tak buat apa senarai. Cukup kita kata minta rahmat, rahmatilah aku. Bahkan kita kira gini, Tuhan nampak apa yang mustahak, berilah Tuhan. Engkau nampak aku mustahak kepada anak yang soleh, maka kau berilah aku anak yang soleh.
Kau tengok aku ni mustahak kepada kesihatan, maka berilah aku kesihatan. Engkau tengok ibu bapa aku taksir, tidak mahu semaya, maka tolonglah buka hati ibu bapa aku untuk semaya. Apa saja yang engkau tengok perlu, aku ni perlu kepada rahmatmu dan kesihan belahmu, maka berilah. Itu yang sepatutnya kita doa. Maksudnya kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nampak kita ni berhajat kepada apa, Allah penuhilah benda tu. Cuma cukup kita sebut, ya Allah rahmatilah aku. Tu maksud almarhum. Kita cukup sekadar kita kata, ya Allah rahmatilah aku. Tidak perlu kita buat list panjang, ya Allah aku nak gani dan sebagainya. Tidak perlu. Ya Allah lebih mengetahui apa keperluan diri kita lebih daripada kita tahu. Dah. Ini bermakna warhamni, wahai Tuhan, minta tolong beri rahmat kepada aku dan kasihan belah. Contoh, kita jumpa dengan orang lapar. Takkan kita nak apa ni? Takkan dia nak belajar. Kita kata demo lapar, mari kita pergi dengan orang ceramah. Mari kita ayat gitu ni. Orang lapar, mari kita pergi dengan ceramah. Mana boleh kita, orang lapar dia tidak perlu kepada ceramah, dia nak pada nasi ataupun makan. Jadi apabila kita jumpa apa saja benda yang dikira perlu, kalau kita boleh memenuhi kehendak dia, maka artinya kita sudah kasihan kepada kasihanlah kepada dianya. Orang lapar ajak pergi dengan ceramah, dia takkan kenyang. Ketika tu dia perlu nasi dan duit. Dah. Kita pergi berceramah di tempat orang miskin di patah, contohlah ni. Almarhum bagi contoh. Boleh jadi ni pengalaman yang almarhum lalui. Tempat orang hidup kahih pagi makan pagi, kita pergi ceramah. Minta orang patah derma. Ayatnya berkenaan pahala orang yang menerima. Dia hendak makan nasi, beras pun tak ada. Tak kenalah. Ada kita tahu dah keadaan orang setempat tu lagu tu. Ini orang panggil ceramah yang tidak pandai tu, ataupun tidak pandai menilai wakil semasa. Tak pandai nak timbang rasa keadaan setempat. Tidak pandai pula skru tidak kena dengan nak 9, skru 12. Jadi tidak ketak sama lah sampai bila-bila. Tu almarhum bagi contoh gitu. Dah. Sebab tu sebelum kita berdoa, kita kena ada benda ni. Target dia dalam hati kita. Kita berdoa dalam keadaan sakit, kita bangun. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah beri rahmat kepada aku. Rahmat yang kita perlu masa tu ialah sihat. Kalau kita tumpu kepada bacaan warhamni, ketika kita baca Rabbighfirli warhamni, waktu kita duduk congok ketika duduk antara dua sujud. Tu doa. Sebab tu keadaan gitu. Doa Rabbighfirli warhamni, keadaan kita sedang sujud. Maksudnya kita merendah-rendahkan diri kita dengan keadaan serendah-rendahnya. Maka berdoalah, ya Allah kasihan kepada aku tengok aku tengah sakit. Wahai Tuhan, tubuh sakit, pitih tak ada, nak duk jeri sokma. Ya Allah, ya Tuhanku, kasihanlah kepada aku. Berilah makanan dan berilah rezeki halal. Bukalah pintu hati orang kampung supaya kasihan, supaya bawa berah kepada aku. Bukalah pintu hati segala malaikat langit supaya orang di bumi ni kasihan belah kepada aku. Dan kita tumpukan perhatian bila kita baca warhamni. Okey, begitu juga wajburni, bermakna wahai Tuhan, tolong timbal ataupun seimbankan aku. Timbal ni maknanya kita ada kekurangan sikit. Kalau engkau tidak tolong timbal, maka kekurangan ni akan terus lopong kelemahan kita. Kita ada lopong, kita ada kelemahan, maka kita minta kepada Allah supaya tapung kelemahan kita tu. Ketika tu kita ingatlah apa yang perlu ditimbang. Timbang masalah ekonomi, keluarga, mertua, menantu, adik ipar, kakak ipar, jiran, kerajaan ataupun masalah masyarakat. Apa saja benda yang kita rasa mustahak untuk timbang, maka bila kita baca wajburni dan kita ingat benda-benda yang perlu ditimbangkan, biar mari dalam fikiran kita, biar mari telitah gapo sebenarnya kita nak timbang tu. Memang betul Allah tahu dah gapo kehendak kita, tapi kita kena sebut juga. Tu adab kita berdoa
Bukan kata ya Allah ya Tuhan aku sepuluh skala lah. Tak boleh gitu. Tak kena cara, tak kena kaedah. Okey, jangan duduk congok sebut di mulut automatik keluar. Rabbi ghfirli warhamni wajburni. Tetapi hati kita merata-rata di kedai kopi, jabat. Kalau Tuhan tidak makbul doa kita, memang betul lah gitu. Sebab apa? Sebab kita sendiri tidak padu kepada doa Tuhan. Sebut automatik macam keset. Tekan butang, tekan dia tu terus bunyi radio. Keluarlah sendiri. Gitu ya. Rabbi ghfirli warhamni wajburni. Keluar sendiri sahaja. Kita akuilah kita ni doa ni lancar sangat dah mulut. Kadang-kadang otak kita tak nakak pun mulut kita boleh sebut direct. Maksud almarhum untuk gurunya gitulah. Masa kita membaca doa, ada setengah orang dia sebab pasal dia fasih dah, lancar dah mulut, maka baca dengan gitu. Tapi otak duk mikir kau kijar, otak duk mikir kau nak derak kedai kopi dan sebagainya lah. Tiba-tiba Allah tidak makbul, kita pun mari timbul dalam hati, wah Allah tak makbul. Tak makbul sungguh lah kalau gini kaedah kita berdoa. Tu maksud almarhum. Sedangkan semaya ni kena ada rukun qalbi, rukun qauli ucapan, dan rukun fi'li perbuatan. Jenis hati kita kena guna hati sepenuhnya. Wajburni, wahai Tuhan tolong timba apa? Pastikan sudah ada program tetap di dalam hati kita mengenai benda, dan benda ni dan benda tu. Maksudnya nak doa tu kita tak lalu dalam hati kita. Wajburni, saat kita nak sebut tu, kita nak suruh Allah timba tapung kekurangan kita tu, kita sebut lalu dalam hati kita. Kita kena letak lalu apa dia yang kita perlukan. Jangan jadi macam yang tadi, berdoa lalu gitu sahaja. Tak ada apa ni, niat dalam hati nak doa untuk gapo. Sebab itulah bacaan dalam semaya tidak boleh baca serupa, boleh baca serupa. Nabi kata baca macam air patut padi. Patut kemudian lekat di dalam halkum, sebab baca cepat sangat, hendak cepat telan. Jangan gitu. Bacalah sepatah. Kalau kita tidak sempat habis baca Rabbi ghfirli sebab kereta hendak bergerak, bacalah setengah saja Rabbi ghfirli dan berhenti setakat itu. Kemudian takbir Allahu Akbar. Jangan baca Rabbi ghfirli cepat-cepat. Malaikat pun tidak reti hendak tulis bagaimana, Melayu atau siar dia baca. Maksudnya Tok Guru sebut sini, Tok almarhum ajar kepada kita, doa ni tidak semestinya dari semaya. Doa ni Rabbi ghfirli warhamni wajburni ni, kalau kata kita sedang buat tugas, tiba-tiba ada masa kosong sebentar, kita pun baca doa ni nak teruskan tugas, tak ada nak habis doa, maka Tok Guru kata boleh kita berhenti Rabbi ghfirli, berhenti situ. Kemudian sebab tak ada, maka kita sebutlah Allahu Akbar atau sebagainya. Ataupun dalam semaya, dan dalam semaya pun biasa dalam semaya dah. Cuma fokus kita kena ada dalam membaca doa. Sebab tu ustaz-ustaz di luar sana lah, ustaz-ustaz ahli ulama ajar kepada kita pentingnya kita mengetahui makna dalam bacaan solat kita tu. Penting supaya kita tahu apa yang kita baca walaupun dalam bahasa Arab. Jangan jadi seperti perumpamaan yang almarhum bawa sebelum ni, iaitu burung yang kena kisik lidah tu. Assalamualaikum. Dia tak sedia sendiri pun tidak tahu apa yang dia ucap. Okey. Kalau kita memang banyak kerja, bacalah Rabbi ghfirli, kemudian terus takbir Allahu Akbar. Ada nota kaki di sini. Dalam sebuah hadis riwayat Huzaifah Al-Yamani, beliau menerangkan perihal cara solat dan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaqulu baina sajdatain, dua sujud, Rabbi ghfirli. Dan baginda mengucapkan ketika duduk di antara dua sujud.
Rabbi ghafirli, wahai Tuhan ampunlah aku, wahai Tuhan ampunlah aku. Boleh rujuk dalam Sunan Abu Daud kita at-tatbiq. Jadi perkataan bi, kembali kepada awal yang Tok Guru sebut, perkataan bi, huruf ba tadi, kena ingat satu huruf tu. Kena ingatlah, sebab itu sebab tu orang tasawuf kata Al-Quran ni, Al-Quran sebuah ini duduk di dalam Al-Fatihah. Quran sebut ini duduk dalam Al-Fatihah, dan Al-Fatihah tu sendiri duduk di dalam huruf ba. Perkara cetusan daripada fikir orang tasawuf tu bendanya ringkas, tetapi bila kita perhati, ia memang betul. Seluruh Al-Quran duduk di dalam Al-Fatihah. Sebanyak mana hukum nasihat atas sebanyak mana apa yang apa pun duduknya di dalam Al-Fatihah belaka, dan Al-Fatihah sendiri pun semua sekali duduk di dalam huruf ba. Satu huruf itu sahaja, kerana sikit-sikit dengan Allah, sikit-sikit dengan Allah. Tu ya Tok Guru kata, orang tasawuf kata bahawa Al-Quran sebutin ni duduk dalam Al-Fatihah, dan Al-Fatihah tu, surah Al-Fatihah tu duduk dalam ba. Sebab ba yang kita baca tadi tu kita meletak Allah di depan. Sikit-sikit kita nak buat kerana Allah dan kerana Allah. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh siapa ni, Anas bin Malik, daripada di nota kaki, daripada Anas bin Malik, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, mahukah saya beritahu kepada kalian tentang solat orang munafik? Nabi nak rakyat kepada sahabat-sahabat dan umat dia lah, bahawa cara solat orang munafik. Ni boleh kita renung bersama. Takut-takut ada ciri-ciri ni dah untuk muhasabah kita lah, hamba baik dan pendengar baik. Dia menangguhkan solat asar sehingga matahari berada di antara dua tanduk setan, hampir terbenam, atau ketika masuk waktu maghrib. Dia mematuk-matuk dalam solat seperti air jantai mematuk. Dia tidak ingat Allah melainkan sedikit. Itu gambaran yang Nabi bagi tahu cara solat orang munafik. Okey, selesai ayat yang pertama. Alhamdulillah, setakat itulah dulu untuk hari ini. Moga-moga ada kebaikan bersama untuk diri hamba dan orang yang mendengar. Pesanan hambanya, apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah yang kurang, ada salah dari segi penerangan sikit-sikit tu, ustaz-ustaz di luar sana, alim ulama boleh tegur lah, boleh tegur. Sekali lagi hamba menegaskan bahawa hamba hanya membaca apa yang almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat tinggal kepada kita, dan ada huraian-huraian sikit yang hamba faham, maka hamba hurailah sikit, bukan mentafsir. Jika sahabat-sahabat menemui video ni, boleh panjangkan kepada yang lain. Moga-moga ada manfaat bersamalah. Apa yang baik daripada Allah, yang lemah yang kurang daripada dia hamba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.